Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, apa khabar semua pelajar-pelajar cikgu? Okey, cikgu harap semua pelajar cikgu sihat dan berbahagia bersama keluarga tercinta. Okey, hari ini cikgu akan mengajar tentang Kumsas. Okey, semua dah bersedia nak belajar? Okey, kalau dah sedia kita mulakan sekarang. Cikgu akan mengajar tentang Kumsas iaitu Antologi Sejadah Rindu tingkatan 5. Tajuknya Cerpen Hipertensi. Okay, cikgu teruskan dengan sinopsis cerpen hipertensi. Okay, kalau awak tengok di sini ada gambar angkasawan, seorang angkasawan yang berada di angkasa lepas. Kenapa ada gambar angkasawan? Okay, sebab gambar ni dia ada kaitan dengan watak utama dalam cerita ini. Okay, cikgu teruskan dengan penceritaan cikgu. Okay, awak tengok ada banyak gambar di sini cikgu sediakan. Okay, awak tengok yang pertama sekali ialah cerpen ini mengisahkan seorang pelajar pintar, bijak. Dia sangat meminati bidang angkasa lepas. Namanya Aiman Akil. Aiman Akil ni dia mempunyai cita-cita yang sangat tinggi untuk menjadi seorang angkasawan. Okay, cerita ini dimulakan dengan kisah Aiman Akil. Dia sedang berehat di rumah di lereng bukit yang telah gundul akibat penerokaan hutan. Okay, kemudian Aiman ni teringat peristiwa lepas iaitu di mana semasa tu dia berada di dalam kelas Cikgu Faridah. Aiman ni dia dapat menjawab semua soalan Cikgu Faridah tentang hukum graviti. Jadi bila Aiman dapat jawab soalan Cikgu Faridah menggelarnya sebagai seorang profesor kerana mempunyai daya fikir yang tinggi serta lebih pintar. Okay, seterusnya, Aiman ni dia merupakan anak sulung. Okay, dia ada dua orang adik perempuan iaitu yang bernama Fadilah Fatin dan Azilah Atikah. Okay, di rumahnya dua orang adik perempuan ni sentiasa disindir, diejek oleh Aiman. Kenapa? Sebab dua orang adik dia ni kurang bijak terutamanya dalam matematik. Okay, seterusnya Aiman ni semasa dia bersekolah rendah, okay, dia dapat menyelesaikan masalah matematik tingkatan 5. Jadi jelas menunjukkan di sini Aiman seorang yang bijak. Jadi bila dia ni bijak, dia selalu ponteng sekolah. Dia selalu merayau-rayau. Kenapa dia ponteng sekolah? Dia suka merayau-rayau. Sebab dia bosan berada di dalam kelas kerana dia berasa silibus yang diajar oleh cikgu tu tidak setanding dengan kepintaran yang dimiliki oleh Aiman. Jadi bila Aiman ni ponteng, mengacau kawan dia, jadi guru kelas Aiman dia melaporkan kelakuan ataupun masalah disiplin Aiman kepada ibu bapa Aiman. Jadi ibu bapa Aiman ni sangat marah. Okay, bila Aiman balik rumah, Aiman dirotan oleh baba iaitu di bahagian punggung. Jadi bila Aiman ni dirotan oleh baba ni panggilan untuk ayah ataupun bapa Aiman di bahagian punggung, punggungnya menjadi lebam. Jadi bila lebam, Aiman tidak dapat bersekolah. Jadi bila dia tak bersekolah, Aiman ni dia ambil kesempatan. Dia berhalusinasi ataupun berimajinasi. Apa maksud berhalusinasi? Iaitu pengalaman seolah-olah dapat melihat, mendengar atau menyentuh sesuatu yang sebenarnya tidak wujud akibat gangguan kesihatan. Jadi Aiman ni dia berangan-angan tentang dunia sains angkasa lepas. Okay, kalau awak nak tahu depan rumah Aiman ni ada pokok kelapa dara. Okay, dia bayangkan Aiman ni berada di atas pokok kelapa dara. Okay, pokok kelapa dara ni sebagai tempat berlepas kapal Soyuz. Jadi sikap peliknya tu diketahui oleh ibu bapanya. Jadi bila Aiman ni semakin dewasa, semakin remaja, dia semakin kerap berimajinasi. Dia juga berimajinasi tentang dirinya yang berpeluang menjalani latihan intensif bersama dengan pihak Rusia. Jadi Aiman ni dia membayangkan diri dia berada
di angkasa lepas dengan memakai pakaian lengkap sebagai seorang angkasawan. Jadi bila dia dah remaja, daya imajinasinya semakin kuat. Jadi apa yang ibu bapa dia buat? Okay, jadi babah dia sangat marah dan Aiman sering ditampar di bahagian pipi. Jadi bila Aiman ditampar, apa yang berlaku kepada Aiman? Jadi Aiman menjadi gagap, iaitu ada masalah dalam pertuturan. Pertuturannya tidak lancar. Jadi bila Aiman ni gagap, ibu bapa Aiman mereka ni bertanggungjawab terhadap Aiman. Jadi ibu bapa Aiman ni menghantar Aiman pergi ke hospital untuk menjalani rawatan intensif. Jadi semasa Aiman ni menjalani rawatan intensif, Aiman tiba-tiba terdengar satu suara berbisik di telinganya, iaitu suara gaib. Apa yang suara gaib tu cakap? Suara gaib tu dia menyuruh Aiman supaya berpijak di bumi yang nyata. Dia menyuruh Aiman untuk berubah dan akhirnya Aiman pun insaf. Jadi dia berdoa kepada Tuhan supaya dia ni tidak lagi berhalusinasi, tidak lagi berimajinasi dan dia ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi jelaslah cerpen hipertensi yang telah saya terangkan. Okay, saya harap pelajar-pelajar semua faham tentang cerpen, tentang sinopsis cerpen hipertensi. Okay, cikgu teruskan dengan tema untuk cerpen hipertensi ini iaitu keinginan yang tinggi dalam bidang sains angkasa. Jadi kalau dia tanya contoh siapa yang mempunyai keinginan yang tinggi ni dalam bidang sains angkasa? Mestilah watak utama iaitu Aiman. Aiman dia mempunyai keinginan yang tinggi untuk menjadi seorang angkasawan dan disebabkan dia nak menjadi seorang angkasawan tu, Aiman selalu berhalusinasi dan berimajinasi pergi ke angkasa lepas. Okey, seterusnya cikgu terangkan tentang 5 unsur satu peristiwa. Kenapa 5 unsur satu peristiwa? Jadi daripada satu peristiwa ni awak boleh buat 5 unsur. Apa itu 5 unsur? Iaitu yang pertama nilai, yang kedua persoalan, yang ketiga pengajaran, yang keempat latar masyarakat dan yang kelima perwatakan. Okay, cikgu teruskan dengan 5 unsur satu peristiwa yang pertama. Okay, awak tengok bahagian peristiwa. Okay, peristiwa ni daripada kata kunci bijak. Jadi siapa yang bijak dalam cerpen hipertensi ni? Sudah tentulah Aiman. Okay, Aiman bijak menyelesaikan masalah matematik tingkatan 5 walaupun dia masih sekolah rendah. Jadi daripada kata kunci bijak ni, okay, kita boleh buat nilai. Jadi nilainya ialah kebijaksanaan. Tak boleh jawab bijak. Salah, mesti kebijaksanaan. Okay, daripada nilai, okay, awak boleh buat persoalan. Persoalan ni mesti panjang daripada nilai, iaitu ambil daripada nilai yang sama, jadi cuma tukar persoalan kebijaksanaan dalam mata pelajaran. Kenapa mata dalam pelajaran? Sebab di sini matematik. Okay, seterusnya pengajaran. Ayat pengajaran depannya mesti kita hendaklah, kita mestilah, kita haruslah. Daripada kata kunci bijak, jadi pengajarannya ialah kita hendaklah bijak dalam pelajaran. Okay, yang keempat ialah perwatakan. Ayat perwatakan mesti ada seorang yang. Jadi seorang yang bijak. Okey, seterusnya yang terakhir ialah latar masyarakat. Mesti ada perkataan masyarakat yang. Jadi masyarakat yang bijak. Okey, cikgu teruskan dengan 5 unsur satu peristiwa yang kedua. Okey, peristiwanya ada kata kunci bertanggungjawab. Jadi peristiwanya ialah ibu bapa Aiman bertanggungjawab dengan membawa Aiman mendapatkan rawatan intensif kerana Aiman gagap. Okey, daripada kata kunci bertanggungjawab, kita buat nilai. Nilainya ialah tanggungjawab. Okey, persoalan. Persoalan tanggungjawab terhadap anak. Okey, seterusnya pengajaran. Kita hendaklah bertanggungjawab terhadap anak. Okay, dia sama je dengan persoalan, cuma tukar ayat depan.
Kalau persoalan kan. Kalau pengajaran kita hendaklah daripada tanggungjawab kena letak imbuhan bertanggungjawab terhadap anak. Okey, seterusnya perwatakan seorang yang bertanggungjawab. Okey, dan yang terakhir latar masyarakat yang bertanggungjawab. Okey, kenapa cikgu berikan 2 contoh untuk 5 unsur satu peristiwa ni? Sebab dalam soalan pemahaman, soalan nombor 3 dia akan tanya soalan 5 unsur. Sama ada nilai persoalan, pengajaran, perwatakan ataupun latar masyarakat. Jadi awak kena ingat sekurang-kurangnya 2 peristiwa dalam cerpen hipertensi ni, iaitu yang pertama peristiwa tentang bijak dan yang kedua ialah peristiwa tentang bertanggungjawab. Kalau awak hafal 2 ni, awak dapat markah. Okey, jadi sampai sini sahaja penerangan cikgu tentang cerpen hipertensi. Okey, nanti cikgu akan berikan latihan soalan pemahaman tentang cerpen hipertensi. Cikgu harap awak semua faham dan awak kena sentiasa berada di rumah. Jangan keluar kecuali kalau ada urusan penting. Dan jangan lupa buat ulang kaji pelajaran. Okey, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.